Toledo, Spanyol. Kota ini dikuasai Islam 6 bulan setelah Tariq bin Ziyad tiba di Gibraltar 27 April 711. Namun sebelum berjaya sampai ke sini, Tariq bersama 12,000 tentera Islam terpaksa melepasi ujian genting menghadapi tentera Roderick berjumlah 100,000 orang. Pada 19 Julai tahun 711, mereka bertempur di Medan Guadalete. Dalam perang selama seminggu di Guadalete itu, Roderick terbunuh, manakala tenteranya mati atau melarikan diri. Kini tiada halangan lagi bagi Tariq untuk terus mara. Destinasi seterusnya Tariq ialah Toledo. Berdasarkan fakta sejarah itulah, saya ke Toledo untuk melihat tinggalan Islam di sana. Toledo atau Tulaitullah dalam sebutan Arab terletak kira-kira 70 km dari Madrid. Beratus tahun telah berlalu, namun kota lama Toledo tidak banyak berubah. Suasana sebegini menggamit memori kegemilangan Toledo masa silam. Banyak warisan sejarah yang masih boleh dilihat di Toledo. Istana, kota, juga jambatan, semuanya dipelihara untuk tatapan generasi akan datang. Banyak bandar-bandar agung dunia diasaskan berhampiran sungai. Selain menjadi sumber air, sungai juga berfungsi sebagai benteng hadapan pertahanan sesebuah penempatan. Di Toledo, hampir keseluruhan kotanya dikelilingi sungai Tahoe atau Tagus. Puente di Alcantara, satu daripada dua jambatan lama yang berasal dari zaman Rom, kemudian diwarisi kerajaan Visigoth. Semasa pemerintahan Islam, Alcantara yang bermaksud jambatan dalam bahasa Arab diperbaiki dan dibesarkan beberapa kali pada tahun 932 oleh Abdul Rahman III dan oleh Al-Mansur 65 tahun kemudian. Sebaik dimiliki pada Oktober 711, tanggungjawab mentadbir Toledo diserahkan pada Aziz bin Musa. Abdul Rahman yang dilantik pada tahun 931 dan Al-Mansur yang naik takhta 10 tahun selepas itu meneruskan usaha pembangunan seperti membesarkan bandar dan memperbaiki jalan serta jambatan. Antara tarikan Toledo adalah dataran Zocodover yang telah menjadi pusat kota lama ini sejak zaman pertengahan. Pada hari ini, dataran Zocodover menjadi tumpuan pelancong dan penduduk tempatan untuk membeli belah, melayan selera di restoran atau sekadar menghirup udara segar di bawah pepohon rendang. Pada zaman pemerintahan Islam, kedudukan Zocodover sebagai medan pertemuan warga Toledo dikekalkan. Malah, aktiviti perdagangan dan peluang perniagaan diperluaskan untuk memperbaiki taraf hidup. Lebih 900 tahun lalu, kawasan ini dikenali dengan nama Suq ad-Dawab yang bermaksud pasar binatang ternakan dalam bahasa Arab. Beberapa lagi kawasan yang diasaskan ketika zaman Islam turut diberi pengiktirafan oleh kerajaan Spanyol. Contohnya, kawasan ini yang dimajukan umat Islam pada kurun ke-9 sebagai pusat perniagaan dan perdagangan.
Selain dataran Zocodova, Bandar Toledo mempunyai banyak tarikan lain. Setengahnya diasaskan ketika pemerintahan Islam yang mentadbir bandar ini selama 374 tahun, iaitu dari tahun 711 hingga 1085. Pintu masuk utama ke kota Toledo didominasi pintu gerbang dan barisan tembok yang satu masa dahulu berfungsi sebagai kota pertahanan. Tinggalan ini antara contoh terbaik seni bina pertahanan atau ketenteraan era Visigoth dan Islam. Ketika pemerintahan Abdul Rahman III, kota-kota Visigoth yang rosak diperbaiki, manakala tembok ini dipanjangkan untuk menangkis serangan musuh. Gerbang ini pula dipanggil Bisagra Gate. Ia berasal daripada perkataan Arab Bab Az-Zugra yang bermaksud pintu kecil. Pada awal kurun ke-11, Toledo yang diperintah Ismail Az-Zafir dan kemudian putranya Al-Ma'mun terkenal sebagai pusat ilmu. Mereka mengundang cendekiawan dari luar di samping menggalakkan penyertaan masyarakat tempatan. Toledo pernah melahirkan tokoh-tokoh ternama seperti Ibnu Wafid, seorang doktor, dan Az-Ziqwil, seorang saintis. Pimpinan Islam turut membina masjid yang masih berdiri megah hingga ke hari ini. Masjid Cristo de la Ruz, satu-satunya bangunan Islam yang tidak disentuh, walaupun setelah Alfonso ke-6 mengambil alih Toledo daripada tangan Sultan Yahya Abdul Qadir pada 25 Mei 1085. Sebagian ayat-ayat suci yang diukir hampir 1000 tahun lalu masih kekal hingga ke hari ini. Masjid ini yang turut dikenali dengan nama Masjid Bab Al-Mardum dibina pada Desember tahun 999 oleh Sultan Mansur dengan bantuan arkitek Musa bin Ali. Selain pengaruh Byzantine dan Oriental, Masjid Bab Al-Mardum turut menggabungkan ciri-ciri Masjid Cordoba yang dibina 215 tahun sebelumnya seperti bahagian tiang dan 9 kubahnya. Masjid ini mempunyai banyak kisah menarik seperti yang diceritakan pemegang kuncinya, Anastasio Mantanares. Menurut Anastasio, dia memberi layanan istimewa kepada saya kerana inilah kali pertama orang awam dibenarkan membuat penggambaran di kawasan masjid. Masjid Bab Al-Mardum sebenarnya kawasan larangan kepada pelancong maupun penduduk tempatan. Menurut Anastasio lagi, beliau menjaga masjid ini sejak kecil dan secara sukarela kerana terlalu sukakan tempat ini. Antara peristiwa yang menyentuh jiwanya ialah memberi kebenaran kepada sekumpulan penduduk Islam tempatan untuk menunaikan solat di sini. Menurut Anastasio, mereka solat berjemaah selama 2 tahun sebelum berpindah ke bandar lain baru-baru ini. Kawasan sekitar masjid tidak banyak berubah. Kehijauan alam sekitar contohnya tetap dipelihara. Suasana damai dan hening taman ini turut menarik perhatian tetamu kehormat seperti seorang putera Raja Arab Saudi dan Hillary Clinton, isteri Presiden Amerika Syarikat yang pernah berkunjung ke sini. Kira-kira 20 meter dari masjid terdapat satu lagi tinggalan menarik yang dipanggil Puerta del Sol, bermaksud gerbang matahari.
Kota ini adalah pintu masuk ke Bandar Lama Toledo, menggantikan pintu lama Bab Al-Mardum yang terlalu sempit dan curam. Strukturnya yang dibina daripada batu bata dan granit masih kukuh. Saya memberanikan diri ke atas untuk meninjau panorama Toledo dari menaranya. Dari sinilah ratusan tahun dahulu tentera Islam berhempas pulas mempertahankan Toledo daripada musuh. Puerta del Sol yang dibina dari tahun 1375 hingga 1399 kaya dengan unsur-unsur seni bina mudahar, iaitu orang Islam yang terus tinggal di Spanyol walaupun setelah Islam tidak lagi memerintah. Mungkin masih banyak kesan tinggalan Islam di kota Toledo. Saya terus mencari dan di sebuah lorong saya terjumpa bangunan ini yang mempunyai seni bina menarik. Kesangsian saya terjawab apabila saya menjejakkan kaki ke dalamnya. Berbeza Masjid Bab Al-Mardum, satu lagi masjid yang dibina pimpinan Islam kini terletak di pusat Bandar Toledo. Masjid ini dikenali dengan nama Masjid Las Tonerias, dibina pada kurun ke-11. Bagaimanapun tiada catatan rasmi mengenai siapa yang membina masjid ini. Kemungkinan ia dibina Sultan Ismail Az-Zafir yang memerintah mulai tahun 1032 atau Sultan Al-Ma'mun mulai 1037 ataupun Sultan terakhir Yahya Abdul Qadir yang memerintah antara 1074 hingga 1085. Masjid ini telah diperbaiki beberapa kali, termasuk bahagian bawahnya yang kini dijadikan muzium. Namun, struktur asalnya tidak dimusnahkan. Begitu juga dengan telaga dan makam ini yang terletak di sebuah bilik bawah tanah. Kewujudan telaga dan makam ini menjadi misteri hingga ke hari ini kerana tiada seorang pun tahu mengenai sejarahnya. Pihak berkuasa sendiri tidak mempunyai sebarang catatan sejarah mengenai masjid ini. Yang pasti, Masjid Las Tonerias kini dijadikan pusat mempromosi barangan kraftangan tempatan dan antarabangsa. Tinggalan Islam di Toledo bukan sahaja dalam bentuk fizikal seperti masjid, turut diwarisi masyarakat tempatan daripada umat Islam sejak lebih 900 tahun lalu ialah kemahiran kraftangan. Penduduk tempatan Toledo menggunakan kepakaran ini untuk menghasilkan pelbagai cenderahati sebagai sumber pendapatan. Bagi Julio Peña Garcia, 50 tahun, seni Damasquinado yang diceburinya sejak 13 tahun lalu kadangkala memberi pulangan lumayan, terutama ketika Toledo dibanjiri pelancong pada musim cuti. Proses menghasilkan cenderamata Damasquinado memerlukan bukan sahaja kemahiran, malah minat dan dedikasi. Damasquinado berasal daripada perkataan Damaskus atau Damsyik, Syria, tempat asal seni pertukangan ini. Kehalusan seninya terselah dengan penggunaan emas 24 karat. Pada sesetengah cenderamata, perkataan La Ghaliba Illallah yang bermaksud tiada yang menang melainkan Allah turut diabadikan.
Ketika pemerintahan Islam, pelbagai cabang pengetahuan mencakupi bidang ilmu dan budaya dimajukan. Selain agama, sains dan falsafah turut diberikan perhatian hal-hal berkaitan kehidupan seharian seperti kemahiran menghasilkan ciptaan baru. Ketika Toledo berada di bawah pentadbiran Islam, satu lagi teknologi yang dibawa ke sini dari negara Islam di timur ialah kemahiran membuat senjata. Walaupun Islam tidak lagi memerintah, teknik membuat pedang kini diwarisi penduduk Toledo dan dihasilkan secara besar-besaran di sebuah kilang bernama Fabrika Bermejo. Hampir keseluruhan proses membuat pedang dilakukan secara tradisional. Sememangnya, industri membuat pedang telah wujud di sini sejak zaman Rom dan Visigoth lagi. Bagaimanapun teknik yang digunakan sekarang adalah teknologi yang diwarisi daripada umat Islam lebih 900 tahun lalu. Teknik ini lebih maju kerana pedang yang dihasilkan lebih ringan tetapi kukuh berbanding pedang lama yang besar, tebal dan berat. Ada penduduk tempatan berpendapat kelebihan pedang buatan orang Islam antara rahsia yang membantu kemenangan mereka dalam banyak peperangan ketika itu. Pada masa lalu, pedang bukan sahaja untuk peperangan. Ia juga simbol kuasa seseorang pemimpin atau kerajaan. Di Muzium Tentera yang terletak di Madrid, masih banyak tersimpan pedang lama yang digunakan tentera Islam dalam pertempuran. Pedang ini misalnya milik Sultan Muhammad bin Ali bin Nazar yang lebih dikenali di kalangan ahli sejarah barat sebagai Boabdil. Boabdil adalah sultan terakhir yang memerintah Andalusia. Hari ini, pedang buatan Toledo terkenal bukan sahaja di Spanyol, malah di seluruh dunia. Syarikat Bermejo menerima tempahan dari hampir kesemua angkatan tentera terbaik dunia. Pedang ini misalnya dibuat khas untuk Angkatan Tentera Malaysia. Walaupun para pekerja di sini mendapat pengetahuan asas di beberapa institut, kemahiran menghasilkan pedang bermutu tinggi dan menepati kehendak pelanggan diperolehi di sini. 40 pekerja kilang ini menghasilkan kira-kira 100 bilah pedang setahun untuk acara lawan lembu, 25,000 untuk cenderamata dan 12,000 untuk upacara ketenteraan. Sebanyak 68 model pedang dicipta untuk memenuhi permintaan 49 negara. Pembukaan Gibraltar, kemenangan ke atas Roderick di Guadalete dan seterusnya penguasaan Islam ke atas Toledo ibarat api membakar semangat juang untuk menegakkan panji-panji Islam ke seluruh pelosok Spanyol. Namun hari ini, semangat juang ibarat api itu telah lama padam. Kerajaan Islam telah lama lenyap dari bumi Toledo. Yang tinggal cuma masjid-masjid tua, seni kraftangan serta gembala-gembala kambing yang menurut ahli sejarah adalah warisan budaya Arab lama yang masih wujud di Spanyol. Siapa sangka, denai-denai laluan kambing mencari makan serta semak-semak kecil di pinggir Toledo ini
dahulunya merupakan jalan yang pernah dilalui tentera Tariq bin Ziyad lebih 1000 tahun lalu. Bersama saya dalam episod seterusnya untuk meninjau dengan lebih dekat silsilah pemerintahan dan kegemilangan tamadun Islam di beberapa lagi bandar agung Spanyol.